Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar? Apa khabar semua? Apa suara anda semua sihat-sihat, ya, ceria dan bersemangat untuk teruskan perjuangan hidup, ya. Sama ada dalam kehidupan peribadi, keluarga, ya, organisasi dan juga masyarakat, ya. Baik, kita masih lagi membincangkan siri berkaitan dengan komunikasi berkesan, ya. Dalam siri kali ini, Pak Su nak kongsikan sedikit tentang 7 prinsip komunikasi yang berkesan, ya. Baik, adalah penting untuk kita memahami prinsip-prinsip ini bagi memastikan proses komunikasi yang kita jalankan, ya, sama ada dalam bentuk formal ataupun tidak formal, ketika kita belajar, ketika bekerja, ketika kita bersama keluarga, bersama kawan, ya. Kita akan sentiasa berinteraksi, kita akan bercakap, kita akan berbincang, ya, dan kita kena pastikan, ya, prinsip-prinsip komunikasi ini kita ambil perhatian supaya komunikasi kita menjadi berkesan dan mesej yang hendak kita sampaikan, ya, akan dapat dipahami dan diterima oleh uh, orang yang kita sedang bercakap atau berbicara dengan mereka, ya. Baik, prinsip-prinsip ini sangat relevan dalam konteks untuk memastikan mesej yang kita sampaikan itu jelas, ya, mudah dipahami dan mudah diterima, ya. Baik, kita cuba lihat sepintas lalu, ya, apakah prinsip-prinsip komunikasi yang berkesan ini, ya. Baik, kalau kita lihat di sini ada Pak Su ada senaraikan 7, ya. 7 prinsip komunikasi yang berkesan, ya. Baik, yang pertama ialah complete, lengkap. Kita tengok secara keseluruhan dulu, ya. Yang kedua, clarity, ya. Mesej itu hendaklah jelas, ya, jelas, ya. Yang ketiga, concise, maknanya tepat, ya. Dan yang keempat ialah correct, betul. Ya. Mesej itu mestilah mesej yang betul, ya. Dan yang kelima ialah konkret, maknanya berasas, ya, ada bukti, ada dalil, ya. Dan yang keenam, ya, courtesy, iaitu ada etika, ada kesopanan, ya, dalam kita menyampaikan mesej tadi. Dan yang ketujuh ialah consideration. Consideration ni patut terjemahkan sebagai mesra lah dalam konteks komunikasi berkesan ni, ya. Jadi kita ada 7 prinsip ni, ya. Baik, kalau kita tak dapat apa nama ni 7 ni pun dapat sebahagiannya pun kita boleh pastikan mesej kita tu betul-betul dapat difahami dan diterima oleh penerima. Kita sebagai pengirim atau penghantar, orang yang kita sedang bercakap itu sebagai penerima, ya. Baik, cuba kita lihat prinsip yang pertama, ya, complete. Ya. Complete ni maksudnya mesej yang hendak kita sampaikan. Mesej tu boleh macam-macam lah, boleh jadi pengetahuan, boleh jadi maklumat, boleh jadi arahan, ya, boleh jadi perasaan, boleh jadi pengalaman. Itu semua mesej, ya. Yang mesej yang nak kita sampaikan tu perlulah lengkap, ya. Maksudnya dia meliputi, ya, meliputi semua fakta dan data yang diperlukan. Kalau kita nak cakap pasal apa nama ni, hal berkaitan dengan ekonomi umpamanya, ya, kalau kita sedang belajar, ya. So kita mengajar ekonomi atau kita belajar subjek ekonomi, topik apa, ya. So maklumat-maklumat, data-data, ya, informasi dan sebagainya, teori dan semestinya lengkap, ya. Kalau tidak orang yang nak kita sampaikan tu dia tak faham lah. Macam Pak Su sekarang nak cakap pasal komunikasi, ya. Pak Su kena beri maklumat yang lengkap, ya, dengan fakta, dengan data dan sebagainya. Itu maksudnya komplit lengkap, ya. Kalau mesej yang kita sampaikan pun sekerat-sekerat sana sekerat sini, jadi orang pun tak dapat nak faham, ya, secara keseluruhan apa yang kita nak sampaikan, ya. Yang kedua tadi ialah clarity ataupun jelas, ya. Jadi mesej hendaklah jelas dari segi pemikiran dan ekspresi. Jadi kita sendiri sebagai penyampai, kita mesti jelas dengan apa yang kita nak sampaikan, ya. Kalau Pak Su sendiri tak faham konsep komunikasi ni, macam mana Pak Su nak bagi orang lain faham? Jadi Pak Su kena jelas supaya kejelasan yang ada dalam minda Pak Su tadi dapat diterima oleh orang lain. Itu maksudnya jelas, ya, dari segi pemikiran dan juga dari segi ekspresi, ya. Dan yang ketiga, concise, ya. Concise mana mesej adalah bersifat khusus atau spesifik. Senang cakap macam inilah, ya. Straight to the point lah, ya. Jangan putar sana putar sini, lama-lama orang tak faham, ya. So straight to the point, ya. Kalau kita nak cakap pasal okey, katalah bagaimana nak apa nama ni memastikan kesihatan kita atau kecergasan badan. Macam ni kita nak cakap pasal kecergasan, ya. Ini orang-orang dalam sport science, ya. Dia mesti cakap lah, okey, kecerdasan ni satu yang
Yang luas, kita ada masa 1 jam ataupun setengah jam. Be specific, nak cakap pasal apa. Katalah nak cakap pasal senaman. Straight to the point. Itu concise. Ya. Dan yang keempat, ini penting sekali ya. Mesej yang nak disampaikan mestilah mengandungi maklumat yang betul ya, maklumat yang betul, maklumat yang benar ya. Ya. Untuk kita kongsikan. Jadi kalau kita tak bagi maklumat yang betul ataupun yang benar, kita akan mengelirukan orang lain ya. Itu sangat-sangat penting ya. Terutama sekali dalam konteks sekarang ni banyak maklumat kita sampaikan melalui media sosial ya, dalam Facebook, dalam WhatsApp, dalam Twitter dan sebagainya ya. Dalam blog ya dan sebagainya ya, kita kena pastikan dulu maklumat itu betul ya. Kalau kita nak post hadis, pastikan hadis itu betul-betul sahih, ada rujukan ya. Baru kita sampaikan untuk orang lain. Ini prinsip ya. Dan yang kelima, konkret ya. Apa yang kita sampaikan tu kalau boleh dia ada asas, ada bukti ya. Kalau benda itu boleh digambarkan, kita gambarkan dia ya. Kalau benda tu bersifat boleh kita benda yang bersifat material ya, kita tunjukkan ya, kalau kita nak cakap dengan kanak-anak ya, anak-anak tentang pentingnya kita makan makanan yang berzat contohnya, makanan yang penuh nutrisi umpamanya ya. So kita kena pastikan apa benda makanan tu ya. Karbohidratnya, proteinnya, vitaminnya apa semua ya. Kena ada asas. Kenapa perlu ambil vitamin C? Kenapa perlu ambil protein? Kenapa perlu ambil karbohidrat? Dan tunjukkan gambar dia. Kalau kita dalam konteks di rumah, kita tunjukkanlah benda tu. Benda yang konkret, benda yang ada asas, yang tidak kabur. Itu maksud konkret tadi ya. Dan ini akan lebih mudah dipahami dan diterima oleh penerima tadi ya. Baik, dan yang keenam ini lebih kepada soal adab ya, soal moral ya, iaitu courtesy ya. Mesej yang kita nak sampaikan tu mestilah kita sampaikan dalam keadaan yang penuh kesopanan, penuh kemesraan ya, penuh beretika ya, supaya kita tidak salah tafsir ya. Kadang-kadang mesej yang kita sampaikan tu betul, tepat, bagus, lengkap ya, tapi cara kita menyampaikan mungkin ya kurang sopan ataupun kurang mesra yang menyebabkan orang susah nak terima ya, kerana ada masalah dari segi cara penyampaian. Ini penting ya. Pastikan anda sampaikan satu mesej dengan sopan, dengan mesra, dengan beretika, mungkin ada sense of humor ya yang menyebabkan mereka seronok nak dengar, seronok nak bincang dan sebagainya ya. Dan yang ketujuh adalah consideration. Consideration ni maksudkan sebagai kita perlu menyantuni perasaan dan sentimen penerima ya. Dengan siapa kita bercakap ya. Kalau kita cakap dengan kanak-kanak ya, kalau kita cakap dengan remaja, orang dewasa, orang yang sudah usia lanjut umpamanya ya, orang perempuan, orang lelaki, ya, orang dalam organisasi. Ini kita kena ambil kira, kita kena ambil maklum ya, perasaan dan sentimen mereka ya. Kerana kalau kita tak jaga perasaan dan sentimen mereka, mungkin itu menyebabkan mereka menolak ya. Kadang-kadang bukan mereka tak percaya ataupun fakta kita ataupun data kita tak betul ya, tapi oleh kerana kita sudah menyentuh perasaan mereka ya secara negatif ya, maka mungkin dengan sebab itu mereka merasa berat untuk menerima mesej yang kita nak sampaikan ya. Baik, itulah di antara 7 prinsip komunikasi ya. Satu ialah complete, yang kedua clarity, jelas, yang ketiga concise, tepat, yang keempat correct, betul, iaitu konkret, berasas, courtesy, sopan, dan consideration maksudnya mesra ya. Dari sini mana mesra, mengambil kira ya perasaan dan juga sentimen penerima ya. Baik, kita cuba lihat pula apa kata-kata Nelson Mandela ni ya. Dia kata apa kat sini? Dia kata if you talk to a man in a language he understands, that goes to his head ya. If you talk to him in his language, that goes to his heart. Maksudnya kalau kita bercakap kepada seseorang dalam bahasa yang dia faham ya, mesej akan masuk dalam pemikiran mereka, masuk dalam kepala lah pemikiran mereka ya. Tetapi kalau kita bercakap dengan seseorang menggunakan bahasa dia, maksudnya bahasa orang tu lah ya. Kalau kita cakap dengan kanak-kanak, bahasa kanak-kanak Kalau atuk cakap dengan cucu, bahasa cucu ya. Kalau dengan remaja, lugu-lugu bahasa remaja
that goes to his heart. Maknanya mesej kita boleh sampai ke hati, bukan sampai saja ke pemikiran ya, tapi boleh sampai ke hati ya. Tu dia. Baik, saudara-saudari sekalian, amat penting sekali untuk kita memahami prinsip-prinsip komunikasi ini ya, supaya kita tidak ya memberi maklumat, informasi ya yang salah ya, yang tidak tepat ya, yang menyebabkan orang tak nak terima mesej kita ya, orang susah nak faham ya. Jadi prinsip-prinsip komunikasi tujuan menjadikan panduan kepada kita. Kalau kita nak menyampaikan sesuatu ya, kalau bahkan dalam keadaan yang tak formal pun kan, kalau kita bersembang umpamanya kan ya, kita chatting dan sebagainya dengan kawan-kawan ya, kita kena pastikan ya, mesej kita tu ada 7C tadi ya. Ya, ada 7, mestilah lengkap, mestilah jelas, mestilah betul, mestilah tepat, concise ya. Mestilah ada consideration ya. Mestilah apa lagi tu tadi. Ya, correct, mestilah betul ya. Jadi itu sangat penting ya. Kerana kita tak nak menjadi sumber ya penyebar maklumat yang salah ya, dan ini akan kalau kita lihat dari dalam konteks Islam ya, kalau dia bersifat fitnah, umumnya kalau dia bersifat salah sebagainya, jadi kita telah menimbulkan keadaan yang tidak sihat ya dalam masyarakat, dalam dunia digital sekarang ni ya. Baiklah, sehingga kita bertemu lagi dalam kesempatan akan datang. Salam motivasi.